Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, bersama lagi dengan Cikgu K. Kita masih lagi dalam tajuk tolak masa, tapi kali ini melibatkan unit bulan, tahun dan dekad. Okey, jadi apa-apa kita tengok dulu, kita ulang kaji sikit perkaitan antara ketiga-tiga unit ni. Okey, jadi kita ada 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan dan 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Okey, jadi kalau kita nak buat pertukaran unit, kita kena berbalik semula kepada perkaitan antara kedua-dua unit yang terlibat. Okey, jadi kita jangan buang masa, kita tengok beberapa contoh yang melibatkan unit-unit ini dalam operasi tolak. Okey, dekat sini kita ada 4 1/6 tahun, tolak 1 tahun 5 bulan. Jawapan nak dalam unit tahun dan bulan. Okay, jadi macam biasa, kita dah buat masa tambah, kemudian kita dah buat masa tolak jam dengan minit dengan hari tu. Jadi kita tengok dulu, kita kena tukar dulu 1/6 tahun ini, kita nak cari berapa nilai bulan dia. Okay, jadi 4 yang nombor bulan ni tak ada masalah sebab 4 ini dah memang dalam tahun. Okey, 4 tahun. Okey, cuma kita nak tengok 1/6 bulan ini. Berapa nilai bulan dia. Okey, jadi 1/6 kita akan darabkan dengan 12. Okey, kenapa 12? Macam cikgu kata, tengok kaitan balik. Okey, 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi sebab itu kita darab 12. Okey, dekat sini kita boleh mansuhkan menggunakan sifir 6. Okey, kita dapat 2 bulan. Kita gabungkan balik dengan 4 tahun. 4 yang besar tadi tu. Okey, jadi 4 1/6 tahun bersamaan dengan 4 tahun 2 bulan. Okay, bila kita dah dapat macam ni, barulah senang untuk kita gunakan jadual T dan buat jalan kerja tolak. Okey, dekat sini kita tengok dulu pada bahagian bulan. 2 nak tolak dengan 5, tak cukup. Okey, jadi kita akan pinjam pada bahagian tahun. 1 tahun yang kita pinjam ini, nilai dia sama dengan 12 bulan. Okey, jadi bila kita pinjam setahun, kita nak bawa ke sini, kita akan dapat 12 bulan. Okey, tapi kalau dah memang ada 2 bulan pada soalan ataupun dah memang sedia ada 2 bulan dekat situ, kita kena gabungkan dengan 12 bulan yang kita pinjam tadi. Okey, jadi kita pinjam 12 bulan, tapi sebab dalam ini dah memang ada 2, so kita gabungkan menjadi 14 bulan. Okay, bila dah cukup untuk tolak, kita tolak seperti biasa dan kita keluarkan jawapan kita untuk dapatkan 2 tahun 9 bulan. Okey, dekat sini kita ada nombor bercampur, kita ada perpuluhan. Jadi nak tak nak memang kita kena tukar dulu. Okey, yang ini cikgu ambil 1/2 sahaja sebab 1 yang besar ni bersamaan dengan 1 tahun. So kita tengoklah 1/2 tahun ni berapa bulan. Kita akan dapat 6 bulan. Okey, gabungkan balik dengan setahun tadi, jadi 1 tahun 6 bulan. Itu untuk nombor bercampur. Kemudian kita cari pula untuk perpuluhan. Okey, sama juga kita kena darabkan dengan 12 sebab dalam 1 tahun ada 12 bulan. Jadi yang ini kita darab seperti biasa, perpuluhan lah. Perpuluhan darab dengan 2 digit kan. Okey, yang ini kita dah biasa buat. Okey, pastikan titik kita sama dengan apa yang soalan bagi. Kalau 2 tempat perpuluhan, jawapan pun 2 tempat perpuluhan, barulah ada titik. So yang ni kita akan dapat 3 bulan. Jadi bila kita dah dapat kedua-dua ni, barulah kita tolakkan menggunakan jadual T kita. Okey, 1 tahun 6 bulan, tolak 3 bulan. Jadi kalau kamu tengok pada unit bulan ni, kalau cukup untuk kita tolak, jadi kita tak perlulah pinjam daripada unit sebelah. Kalau kamu nampak, okey, 6 boleh tolak dengan 3. Jadi kita tolak sahaja seperti biasa. Okay, kemudian kita keluarkan jawapan kita 1 tahun 3 bulan. Okay, next. Pecahan dengan perpuluhan. Tapi kali ini dia nak jawapan dalam unit bulan sahaja. Soalan dia bagi dalam tahun, tapi jawapan dia nak dalam bulan. Jadi kita carilah dulu nilai sebenar untuk pecahan dan perpuluhan ini. Okay, jadi kita dapat untuk pecahan kita ada 10 bulan. Untuk perpuluhan pula sama juga kita kena darabkan dengan 12. Okey, jadi kita akan kiralah
seperti biasa, yang ini kita akan dapat 9 bulan. Okey, jadi dua-duanya dah dalam unit bulan. Bila dah dalam unit yang sama, kita tak perlulah guna jadual T. Kalau dah memang yang ini pun dalam bulan, yang kedua ni pun dalam bulan, jadi kita tolak je lah seperti biasa. Okay, kita ada 10, tolak 9, kita akan dapat 1 bulan sebagai jawapan akhirnya. Okey, kita cuba tengok pula unit dekad dan tahun. Ingat balik satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi untuk perpuluhan kita cari dulu nilai sebenar. Okey, tapi untuk 5.7 ni cikgu cuma ambil 5.7 ni cikgu cuma ambil untuk kita darabkan dengan 10. Okey, jadi cikgu nak dapatkan dalam bentuk tahun. Dalam unit tahun. Jadi untuk darab 10 ni terpulanglah kepada kamu. Kamu nak guna cara bentuk lazim pun boleh ataupun kamu nak guna cara arrow ataupun anak panah pun boleh juga. Okay, jadi kalau cikgu biasa guna cara anak panah lah. Okay, dekat sini kita akan gerakkan titik sahaja. Kita akan dapat 57 tahun. Kita nak tolakkan dengan 1 dekad 8 tahun. Okey, kalau kamu masih ingat dalam video cikgu sebelum ini, bila melibatkan dekad dengan tahun ni, sebabkan 1 dekad ni bersamaan dengan 10 tahun, maka kalau belakangnya adalah sifar, 1 sifar bermaksud pada bahagian tahun kita cuma boleh letakkan 1 angka sahaja. Jadi contoh 57 tahun ni kita akan ambil daripada belakang. 7 ni kita akan masukkan ke dalam unit tahun, 5 dekat depan kita akan masukkan ke dalam unit dekad. Ini cuma boleh kita gunakan kalau perkaitan itu sama ada 10, 100 atau 1000 sahaja. Okay, dalam video sebelum ni cikgu dah pernah cakap, jadi kamu boleh tengok baliklah video-video tu. Alright, so dekat sini 57 tahun, nilai dia sama dengan 5 dekad 7 tahun. Kemudian kita tengok pada soalan, kita tolakkan dengan 1 dekad 8 tahun. Kita nak selesaikan pada bahagian tahun dulu. Okay, 7 tolak 8 tak cukup, jadi kita pinjam 1 dekad. 1 dekad bersamaan dengan 10. Jadi 10 itu kita gabungkan dengan 7 tahun yang sedia ada. Okay, jadi 10 tahun dengan 7 tahun, nilai dia adalah 17 tahun. Okay, 17 tolak 8, kita dapat 9 tahun. 4 tolak 1, kita dapat 3 dekad. Okay, jadi kita keluarkan jawapan kita, 3 dekad 9 tahun. Okey, kali ni kita ada pecahan dan perpuluhan. Tapi jawapan dia nak dalam tahun sahaja. Okey, tak ada masalah. Kita cari dulu untuk pecahan. Berapa nilai sebenarnya? Okey, kita darabkan dengan 10. Kita dapat 9 tahun. Untuk perpuluhan pun sama juga. Kita kena darabkan dengan 10. Okey, jadi kat sini cikgu gunakan cara anak panah. Cikgu gerakkan titik sahaja untuk kita dapatkan 6 tahun. Jadi kalau kamu perasan dekat sini, kedua-dua nilai sebenarnya memang dalam unit tahun. Okay, jadi kalau kedua-duanya dalam unit yang sama, sama macam tadi, kita boleh gunakan jalan kerja bentuk lazim yang biasa. Tak perlulah kita gunakan jadual T. Jadual T ni kalau kita melibatkan dua unit yang berbeza. Okay, jadi kita ada 9 tahun tolak 6 tahun, tak ada masalah. Kita akan dapat 3 tahun. Okey, seterusnya perpuluhan dengan pecahan. Sama macam tadi, kita cari dulu nilai sebenar dia. Okey, jadi 2.7 ni pun kita darab 10 dulu. Okey, kita gerakkan titik, kita akan dapat 27 tahun. Dan untuk 1/5 dekad pun kita akan darabkan dengan 10. Okey, jadi kita mansuhkan menggunakan sifir 5. 1/5 dekad bersamaan dengan 2 tahun. Okey, jadi kat sini kamu tengok yang ini dalam tahun, yang pecahan pun dalam tahun. Tetapi kamu tengok jawapan nak dalam dekad dan tahun. Jadi kalau macam ini tak ada masalah. Kita gunakan sahaja jadual T. Okay, jadi kita dah dapat nilai sebenar tadi. Kita nak masuk dalam jadual T. Ingat balik yang cikgu cakap.
1 dekad bersamaan dengan 10 tahun, maka 27 tahun ni kita boleh tuliskan sebagai 2 dekad 7 tahun. Kemudian kita tolak sahaja dengan 2 tahun yang kita dah cari daripada pecahan tadi. Okay. Alright, kita tengok pada bahagian tahun. Kalau cukup untuk tolak, tak perlu pinjam. Jadi kita ada 7 tahun tolak 2 tahun. Jawapan 5 tahun, 2 dekad, tak ada tolak dengan apa-apa. Masih kita dapat 2 dekad dan jangan lupa kita keluarkan jawapan kita. 2 dekad, 5 tahun. Okey, jadi selesai pembelajaran hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu ajar. Jadi cikgu rasa kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.